Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai sifat hakiki bagi Allah. Jadi sebahagian daripada pegangan i'tiqad perjalanan akidah salaf, mereka menetapkan, mengisbatkan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang Allah Ta'ala sebagaimana yang kita pelajari di dalam pengajian kita yang lalu, selain daripada sifat 20 tu, dia ada sifat yang lain lagi, iaitu sifat yad, ain, wajah, dan sebagainya. Jadi kita isbatkan sifat itu secara hakikat, bukan secara majas. Bila hakikat kita dah sebut hal itu, hakikat terbagi kepada dua, hakikat lughawi, hakikat istilahi, hakikat urfi. Jadi maksudkan hakikat di sini adalah hakikat istilahi, hakikat yang dikehendaki oleh Allah. Apa maksud hakikat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala? Jadi Allah Ta'ala nak macam mana, serah kepada dia. Sebab sifat itu sifat dia, dia sahaja yang mengetahui. Dan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala termasuk, selain daripada zat, dia termasuk di dalam perkara yang ghaib, yang wajib kita imani, wajib kita percayai. Jadi maknanya kesimpulan daripada tajuk yang akan dibahaskan ini, iaitu sifat hakikat, sifat Allah Ta'ala diisbatkan secara hakiki. Okey, terus. Ulama bermanhaj salaf menetapkan sifat-sifat Allah sebagai sifat-sifatnya yang hakiki. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Maksudnya, sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu sembahlah akan aku dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati aku. Dalam ayat di atas, sifat kalam adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat kalam ini Allah Subhanahu wa taala disebabkan kepada dirinya sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala memberitahu dan dia berkata-kata dengannya. Tidak mungkin pokok yang berkata-kata. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, qulat aydihim wa lu'inu bima qalu, bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha." Maksudnya, dan orang-orang Yahudi itu berkata, tangan Allah terbelenggu bakal sikit, tangan mereka lah yang terbelenggu dan mereka pula dilaknat dengan sebab apa yang mereka telah katakan itu. Bahkan kedua tangan Allah sentiasa terbuka, yang ada di dunia yang luas berlimpah-limpah. Dia belanjakan limpahkan sebagaimana yang dia kehendaki. Jadi dalam ayat ini disebut yadullah. Jadi yadullah di sini bukan maksud anggota tangan, tetapi sifat tangan Allah. Jadi sifat tangan Allah apa maksud? Pemurahnya Allah. Orang Yahudi kata tangan Allah Ta'ala terbelenggu, maknanya Allah Ta'ala ni kedekut. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, tangan Allah Ta'ala ni terbelenggu, maknanya Allah Ta'ala ni bukan bersifat dengan pemurah. Jadi orang Yahudi pun tahu bahawa dia nak diisbatkan tangan, cuma salah di dalam kefahaman. Tangan di situ bukan maksud anggota, dia sifat tangan. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, astakbarta am kunta minal 'alin." Maksudnya, Allah berfirman, "Hai iblis, apa yang menghalangmu daripada turut sujud kepada Adam yang aku telah ciptakan dengan dua tanganku? Adakah engkau berlaku sombong, takabur, ataupun engkau dari golongan yang tinggi?" Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa arshuhu 'alal ma'i wa biyadihi al-ukhra qabda yarfa'u wa yahfid." Maksudnya, dan arasnya di atas air, di tangannya yang sebelah lagi genggaman, dia mengangkat dan menurunkannya. Ayat-ayat di atas mengisbatkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua tangan secara hakiki dan bukan secara simbolik atau majazi. Keberadaan nafas juga menolak tanggapan ia membawa makna simbolik. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lain seperti membuka, menggenggam, melipat, mengambil,
telapak tangan dan jari jemari, menggenggam dan melipat terdapat dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaqbidullahu al-ardha wa yatwi as-samaa'a bi yaminihi thumma yaqul ana al-malik aina mulukul ardi. Maksudnya Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian dia berkata, aku adalah raja, di manakah raja di dunia? Tentang Tuhan mengambil dengan tangan kanannya, ia terdapat dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyib wa la yaqbalu Allahu illa tayyiba illa aqadha ar-rahmanu bi yaminihi wa in kanat tamratan fatarhu fi kafir rahman hatta takuna a'zama min al-jabal kama yurabbi ahadukum faluwahu aw fasilahu. Maksudnya tidak ada seorang pun yang bersedekah dengan satu sedekah daripada benda yang baik. Allah tak menerima melainkan yang baik, melainkan Tuhan Ar-Rahman mengambilnya dengan tangan kanannya. Jika sekiranya sebiji tamar, ia akan berkembang di tangan Tuhan Ar-Rahman sehingga menjadi lebih besar daripada bukit. Sebagaimana salah seorang daripada anda mengembangkan maharnya atau membesarkan anak untanya. Okey. Dah berlalu beberapa ayat Quran yang mengisbatkan ataupun mensabitkan Allah Ta'ala mempunyai tangan, dan disebut di dalam hadis Nabi. Kita ulangi perbahasan kita yang lepas. Apabila dikaitkan, dinisbahkan Allah Ta'ala mempunyai tangan, adakah dikira sebagai tashbih? Maknanya penyerupaan makhluk dengan Allah. Kalau kita baca di dalam hadis Sunan Tirmizi, Syarah Al-Mubarakpuri dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, dia kata waqala Ishaq bin Ibrahim. Ini kita nakalkan daripada Imam Tirmizi, menakalkan daripada Ishaq bin Ibrahim. Innama yakunu tashbihu idza qala yadun ka yadin au mislu yadin. Jadi Imam Tirmizi kata yang dikatakan tashbih itu, kita kata tangan seperti tangan ataupun tangan seumpama tangan. Itu baru tashbih. Tangan Allah seperti tangan makhluk, tashbih. Tangan Allah seumpama tangan makhluk, itu tashbih, menyerupakan Allah dengan baharu. Au sam'un ka sam'in au mislu sam'in, ataupun pendengaran seperti pendengaran ataupun seumpama pendengaran. Kita kata pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk. Pendengaran Allah seumpama dengan pendengaran makhluk. Itu tashbih kalau kata macam tu. Pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk ataupun seumpama pendengaran makhluk. Yang tu tashbih. Apa makna tashbih? Menyerupakan Allah Ta'ala dengan baharu. Fa idza qala sam'un ka sam'in au mislu sam'in fa hadha tashbih. Itu tashbih. Wa amma idza qala kama qala Allah Ta'ala. Imam Tirmizi kata apa? Dia nakalkan daripada Ishaq bin Ibrahim. Adapun apabila seseorang telah berkata qala Allah Ta'ala, telah berkata oleh Allah Ta'ala yadun wa sam'un wa basarun, dia sebut sebagaimana yang disebut oleh Allah. Allah Ta'ala sebutkan dia ada tangan, dia mendengar dan juga melihat. Wala yaqulu kaifa, dan dia tidak berkata bagaimana. Bagaimana pendengaran Allah, bagaimana penglihatan Allah, bagaimana tangan Allah. Dia tak kata macam tu. Wala yaqulu mislu sam'in, dan dia tidak berkata seumpama pendengaran. Wala kasam'in, dan tidak seperti pendengaran. Fahadha la yakunu tashbihan, dan ini tidak dinamakan tashbih. Wahwa kama qala, dia itu sebagaimana yang telah berkata oleh Allah Ta'ala fi kitabihi, di dalam kitabnya, laisa kamislihi syai', tidaklah seumpamanya sesuatu, wahwas sami'ul basir, dan Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha melihat. Jadi kalau sekadar sebut Allah Ta'ala ada tangan, dia ada muka, dia melihat, dia mendengar, yang tu tidak dinamakan tashbih. Yang dinamakan tashbih bila kita kata tangan seperti tangan, muka seperti muka. Begitu juga selepas daripada hadis-hadis yang berkaitan dengan tangan, kita akan jumpa pula hadis yang berkaitan dengan jari.
Yang ni kita kena, malam ni kita kena hurai secara terperinci supaya tidak berlaku kekeliruan ataupun kemiskilan. Hadis-hadis yang kita bacakan tadi riwayat Bukhari Muslim. Masalah tangan Allah Ta'ala, begitu juga berhubung dengan masalah jari. Sebab di sana orang akan menyebut, tengok, mula-mula dia kata Allah Ta'ala atas aras, golongan. Ada pihak kata Allah Ta'ala atas aras, lepas tu dia kata adalah Allah Ta'ala ada tangan, lepas tu dia kata Allah Ta'ala ada jari pula. Ni tasbih ni, dia jadi keliru tang tu. Kita kata sifat bukan anggota. Sebab saya dimasukkan di dalam satu grup yang dikenali dengan taman-taman ilmu. Dalam tu ada 200 lebih ustaz-ustaz, tok-tok guru. Bila saya sebut macam ni, dia kata Tuhan Wahabi tu ada tangan macam Tuhan Hindu, dia kata. Tuhan Wahabi ni Tuhan dia macam Tuhan Hindu, banyak tangan. Dia faham orang pegang tangan tu dengan maksud anggota. Dia tuduh orang kata macam tu. Padahalnya apa yang kita belajar akidah salaf, dia sifat bukan anggota tangan. Begitu juga disebut jari pula malam ni. Tengok, dulu disebut tangan, mula-mula kata Allah Ta'ala atas aras, lepas tu sebut Allah Ta'ala ada tangan, malam ni jari pula. Dia jadi pening. Jari juga bukan anggota, dia adalah sifat. Jadi makna golongan yang terpengaruh dengan pemikiran falsafah yang telah menjadi, dia menganut pemikiran ataupun aliran Mu'tazilah, Jahmiyah, dia tak boleh terima hadis-hadis yang macam ni. Sebab itu ada golongan daripada kalangan manusia, bila sampai tang ayat mutasyabihat ataupun hadis-hadis sifat, ada golongan yang mereka ta'til, tolak terus. Sebab apa? Hadis, ayat Quran dengan hadis ni kalau diterima secara zahir macam menyamakan Allah dengan baharu. Jadi dia bersifat ta'til, tolak. Tu bahaya. Tolak ayat Quran, ta'til, tolak ayat Quran, tolak hadis. Sebab bagi mereka kalau terima mentashbihkan Allah, muntajisimkan Allah. Jadi sebab tu tak boleh terima ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis sifat. Ada golongan semua ayat dia takwil. Dia takwil dia paling daripada makna asal. Ada golongan dia ta'til, dia tolak. Ada golongan dia tashbih, menyamakan Allah, tangan seperti tangan manusia. Hak tu pun sesat juga. Itu tashbih. Ada golongan tadi ta'til, tashbih. Ada golongan takwil, semua dia takwil. Selagi tak sesuai dengan otak dia, semua dia takwil. Sebab dia nak kenal Allah dengan otak dia. Selama mana ayat-ayat Quran dan hadis yang menceritakan tentang sifat Allah tak sesuai dengan pemikiran dia, dia tolak. Dia mesti sesuai. Itu Mu'tazilah dan juga golongan falsafah. Adapun golongan salaf, mereka terima semua sifat-sifat Allah Ta'ala tanpa mereka ta'wil, tanpa mereka tashbih. Mereka isbat, dan apa yang mereka tafwidkan iaitu kafiat. Tafwidkan kafiat. Tangan macam mana? Wallahu a'lam. Tidak ada apa dia? Mereka tidak takyifkan. Mereka tidak takyifkan. Maknanya menceritakan bagaimana Allah Ta'ala ada apa? Selain daripada tangan, dia ada jari. Jari itu sifat jari, bukan anggota jari. Jari macam mana? Wallahu alam. Itu dipanggil apa? Mereka tidak mentakyifkan Allah dengan sesuatu sifat. Okey, terus hadis di atas juga menisbatkan kewujudan telapak tangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang jari jemari, ia sabit dengan hadis riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, anna qulub bani Adam kullaha baina isba'ain min asabi'ir rahmani ka qalbin wahidin yusarrifu haythu yasha. Maksudnya, hati-hati anak Adam kesemuanya berada di antara dua jari jemari Tuhan Ar-Rahman bagaikan satu hati. Dia menguruskan hati-hati itu mengikut sebagaimana yang dia kehendaki. Jadi sifat jari, kalau tangan memberi, menahan, memberi rezeki, memurahkan rezeki dan menahan rezeki, sifat jari pula apa dia? Membalik-balikkan hati. Bukan anggota jari. Kalau kita kata anggota jari duduk kat tangan, tangan duduk kepada jisim, itu yang dipanggil mujassimah. Mentajsimkan Allah, menjisimkan Allah. Jadi dalam hadis ini sebut Allah Ta'ala ada jari, iaitu sifat jari. Apa maksud sifat jari? Iaitu membolak-balikkan hati manusia. Boleh jadi hari ni begini, besok begini.
La yusamma qalbu qalban illa likathrati taqallubihi. Tidak dinamakan hati itu sebagai hati melainkan banyak bolak-balik. Sekejap begini hati. Hati yang bolak-balik itu siapa dia? Allah Ta'ala yang menentukan. Berdasarkan kepada sifat asabi'. Okey, terus. Jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala inginkan makna yang lain daripada zahirnya, sudah tentu wajib dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kalau Allah Ta'ala berkehendak jari itu bukan dengan makna sifat. Allah Ta'ala tidak memiliki jari ataupun jari tetapi bukan dengan maksud sifat. Sudah tentu Rasulullah terangkan. Rasulullah hurai kepada para sahabat. Sebab menyebabkan sahabat jadi keliru, jadi tak faham kalau tak hurai. Tak, sahabat faham. Rasulullah pun tak hurai. Sebab apa? Mereka serahkan kafiat itu kepada Allah. Sebagaimana yang disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Tidak ada warid tidak ada datang maklumat daripada Rasulullah dan para sahabat wajibnya takwil ayat-ayat mutasyabihat. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan Nabi supaya menyampaikan kepada umat. Di dalam apa yang disampaikan itu tak termasuk di dalam bab takwil. Nabi tak takwil. Kalau takwil itu wajib, Nabi akan takwil. Menyebabkan kalau tak takwil, sahabat tak faham, umat tak akan faham. Jadi tidak begitu. Nabi terangkan sahaja apa yang diturunkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, tanpa ketiadaan takwil. Okey, terus. Kerana ia melibatkan isu-isu ketuhanan yang penting, apalagi melewatkan penerangan daripada waktu yang diperlukan adalah tidak harus sebagaimana yang diperakui dalam ilmu usul fiqh. Dalam ilmu usul fiqh, ta'khirul bayan la yajuz. Ta'khirul bayan la yajuz. Mentakhirkan bayan keterangan tidak harus. Maksudnya apabila sesuatu isu itu berlaku ketika itu perlu diterangkan. Bukan tangguh 2-3 hari, 2-3 bulan, 2-3 tahun baru terang. Tak. Itu salah di sudut kaedah usul fiqh. Dan juga Nabi tak pernah menangguhkan sesuatu keterangan apabila perkara itu perlu diterangkan. Jadi di zaman Nabi tak terang pun tentang takwil ayat-ayat mutasyabihat. Okey, terus. Selain itu, bagi golongan yang bermanhaj salaf, penegasan para sahabat Rasulullah SAW menjadi bukti tentang keperluan yang disebabkan sifat Allah secara hakiki. Misalnya tentang keberadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tinggi di atas langit. Faiz melaporkan ketika Umar bin Al-Khattab pulang daripada Syam, beliau disambut oleh orang ramai. Ketika itu beliau masih lagi berada di atas unta. Mereka berkata, Ya Amirul Mu'minin, law raqibta birdaunan yalqaka 'uzama'un nas wa wujuhuhum. Faqala Umar, la arakum hahuna, innamal amru min hahuna, wa asyara biyadihi ila as-sama'. Maksudnya, wahai Amirul Mu'minin, alangkah baiknya jika Tuan menaiki berzaun kuda Turki, pembesar dan pemuka masyarakat dapat bertemu dan menghadap Tuan. Umar menjawab, aku tidak melihat anda semua melihat di sini. Sebaliknya urusan sebenarnya di sini. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke langit. Begitu juga dengan ungkapan Zainab binti Jaisi, isteri Rasulullah SAW, dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allah Ta'ala min fawqi sab'i samawat. Maksudnya, anda semua dikahwinkan dengan Rasulullah SAW oleh ahli keluarga anda, tetapi aku dikahwinkan oleh Allah daripada 7 lapis langit. Begitu juga dengan sifat mendengar bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia terdapat dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyebut, Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Maksudnya, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mana pendengarnya meliputi segala urusan, segala suara. Para sahabat Rasulullah SAW merupakan manusia yang paling faham dan mengetahui tentang maqasid syarak. Bahkan mereka merupakan generasi. Apa maksud maqasid syarak? Maqasid syariah ataupun disebut dengan maqasid syariah. Maqasid maknanya tujuan-tujuan diturunkan hukum syarak. Apa tujuannya? Banyaklah, dan di antaranya kita hifzuddin, menjaga agama kan, maqasid syariah. Lepas tu apa dia lagi? Hifzul mal, maknanya menjaga harta. Lepas tu apa lagi? Dia ada 5 tu kan. Jaga harta, jaga agama, jaga harta. Hifzul aqli, jaga akal.
Jadi hifzuddin ni nak jaga agama ni, semua perkara yang berkaitan dengan agama itu, maka semua telah diperjelaskan, diturunkan oleh Allah, diperjelaskan oleh Nabi. Dan termasuk di dalam menjaga hifzuddin ni, menjaga agama, siapa-siapa yang murtad hendaklah dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang murtad, keluar daripada agamanya, hendaklah dibunuh. Sebab apa nak kena bunuh? Takut berjangkit kepada orang lain. Hifzul mal, macam mana nak jaga harta? Orang mencuri kena kat tangan. Hifzul nasab, yang keseterusnya jaga keturunan. Orang yang berzina kena sebat. Itu termasuk di dalam semua perkara tadi, termasuk di dalam maqasid syar'iyah. Okey, terus. Bahkan mereka merupakan generasi umat Islam yang paling baik. Status paling baik mereka merangkumi ilmu dan juga amalan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Khairun nasi qawmi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum." Maksudnya, manusia yang paling baik adalah yang hidup di kurunku, kemudian yang mengikuti mereka, kemudian yang mengikuti mereka. Tidak pernah dinukilkan daripada mereka yang mereka memahami nas-nas tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang berbeza dan berlainan sekali dengan zahirnya. Jika mengisbatkannya secara hakiki, bukan sesuatu yang dikehendaki dan satu perkara yang batil, sudah tentu menunjukkan pertamanya kitab Allah menyelisih apa yang disifatkan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ia merupakan kitab petunjuk kepada manusia. Kedua, ia menunjukkan manusia paling baik bukan berada di atas landasan petunjuk dan kebenaran, kerana mereka semua mengisbatkan sifat yang hakiki bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini jelas sesuatu yang tidak benar. Ini juga bermakna golongan tabi'in yang mengikut mereka juga tidak benar. Imam Al-Auza'i pernah menegaskan, kami mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu berada di atas arasnya, dan kami beriman dengan apa yang dibawa oleh As-Sunnah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis tadi, sebaik-baik kurun orang yang hidup zaman Rasulullah, lepas tu orang yang hidup zaman sahabat, lepas tu tabi'in. Jadi inilah sebaik-baik kurunnya. 3 kurun ini tidak pernah memahami ayat Quran secara takwil. Mereka pegang secara hakikat. Kalau dikatakan takwil itu lebih baik, maka kurun yang ketiga ni tak baik lah. Sebab di sudut i'tiqad, di sudut kefahaman, di sudut amalan, mereka segala-galanya lebih baik daripada kurun-kurun yang selepas daripadanya. Jadi mereka semua pegang secara hakikat tentang sifat-sifat Allah. Okey, terus. Apabila para sahabat dan tabi'in telah menisbatkan sifat-sifat Allah berdasarkan zahir dan hakiki, dan tidak ada seorang pun dalam kalangan mereka yang menyelisihi penisbatan tersebut, itu menjadi bukti yang kukuh yang mereka berada di atas landasan kebenaran. Ibnu Abdul Bar Al-Tamhid jilid 7 halaman 145 telah menukilkan ijma' golongan Ahlussunnah wal Jamaah salaf dalam memperakui seluruh sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat dalam Alkitab dan As-Sunnah, beriman dengannya dan memahaminya secara zahir dan bukan secara simbolik. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.